3:1 memperuntukkan Islam ialah agama bagi persekutuan, namun turut memberi frasa imbangan dengan menyatakan bahawa agama-agama lain turut boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Poin yang ketiga, walau bagaimanapun, peruntukan eksklusif agama Islam ini sering disalah tafsir oleh segolongan pihak dengan beranggapan bahawa ianya memberi kuasa yang sama dan setara untuk semua agama saling diamalkan dan disebarkan kepada rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan anutan agama mereka. Poin yang keempat, perkara 11/4 Perlembagaan Persekutuan menyangkal anggapan ini dengan membenarkan penggubalan undang-undang di peringkat persekutuan untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama di antara orang-orang yang menganuti agama Islam. Poin yang kelima, namun sehingga hari ini hanya terdapat satu kes sahaja dilaporkan berkaitan dengan kesalahan pengembangan agama bukan Islam ke atas orang Islam yang berjaya didakwa ke mahkamah. Saya tak jumpa kes tu. Yang ke-6, sedangkan penyebaran agama bukan Islam ke atas orang Islam diyakini semakin berleluasa dan terbuka. Seterusnya, nyatakan pandangan anda berkenaan kebebasan untuk beragama di Malaysia, dan last sekali sokong pandangan anda dengan kes-kes dan statut perundangan berkaitan. Kita tengok macam tu, senarionya begitu, macam mana pula dengan perlembagaan perkara 3/1 yang mengatakan agama Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan lah. Tapi kita kena ingat, pada perkara 3/1 ini perlu diselusuri, iaitu perkara 11/1, iaitu tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada pasal 4 mengembangkan agama. Dan perkara 11 ini perlu dibaca dengan pasal seterusnya, itu pasal 4 ataupun /4 Undang-Undang Negeri dan mengenai wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan. Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam. Jadi sejauh mana perlembagaan persekutuan ini menjamin Islam itu sebagai agama persekutuan dan menjamin agama-agama lain bebas, juga menjamin tidak bolehnya agama-agama lain secara senangnya orang kata berdakwah dalam Malaysia ni. Al-Islamu apa? Ya'lu ke ya'la? Wallah ya'la alih. Islam ni tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi. Jadi kita katakan di sini kita kena agama kita supaya murni, tidak bercampur baur dengan unsur-unsur asing, termasuk juga perkara-perkara yang sesat dan sebagainya, dari segi akidah. Pihak berkuasa perlu memberi perhatian terhadap perkara ini, supaya apa? Untuk orang yang ada basic yang kuat tentang tauhid, berkenaan tauhid tidak ada masalah. Tapi kalau yang lemah-lemah, yang baru masuk Islam, kanak-kanak dan juga raja mereka memang tak kuat agama, mungkin mudah terpengaruh dengan perkara ini. Sebab tu perlu orang yang berkuasa ni menunjukkan sedikit memberi sedikit penguasaan terhadap perkara-perkara macam ni lah. Itu pandangan saya lah. Jadi tentang kebebasan beragama pun di Malaysia, memang kita bebas untuk melakukan apa-apa saja tanpa halangan. Misalnya kalau orang Kristian, mereka boleh beramal dengan agama mereka, Kalau Hindu pun sama boleh beramal. Dijamin Islam pun boleh beramal. Tapi untuk penyebaran tu memang kita tak benarkan lah. Kita pun menggunakan langkah dasar berdakwah kita sebenarnya, kalau mereka berminat dengan agama kita terangkan. Kalau mereka tidak ni kita just tak, bukan pasal lah agama. Agama ni la ikroha fid din.
Jadi kalau kita tengok sahabat-sahabat, YB Senator Dato' Idris Ahmad telah memaklumkan bahawa akan ada penambahbaikan terhadap rang undang-undang RUU Akta Kawalan dan Sekatan Pengembangan Doktrin atau Kepercayaan Agama dalam kalangan orang Islam wilayah persekutuan. Ianya merangkumi penggubalan undang-undang baru dan pindaan terhadap undang-undang sediada, termasuk cadangan penggubalan akta tersebut, dan bagi negeri-negeri yang belum menggubah elemen-elemen berkenaan, ianya bergantung kepada Dewan Undangan Negeri masing-masing. Maksudnya, okey, kita kena menerima hakikat bahawasanya kita perlu menjunjung tinggi dan menggalas prinsip rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Maksudnya perlembagaan persekutuan itu tinggi, dan kita kena sebagai rakyat kita kena menjunjung tinggi perkara inilah. Dan apa-apa perkara yang menjanggahi perlembagaan persekutuan, ianya akan terbatal secara automatik. Dan perlembagaan persekutuan ni dari hari ke sehari ada penambahbaikan, dan yang terbaru kita rasa sebagai seorang Islam lega lah, sebab ada rang undang-undang penambahbaikan terhadap sekatan pengembangan doktrin kepada orang-orang Islam. Ini sangat bagus dalam menyekat penyebaran agama-agama lain. Itu saya rasa pada pandangan saya itu sangat baguslah. Perlu ada penambahbaikan dari masa ke semasa. Pada pendapat saya, kebebasan beragama di Malaysia ni daripada dulu sampai sekarang masih lagi menimbulkan kontroversi. Disebabkan kalau kita tengok berdasarkan kes-kes yang berlaku di mahkamah, orang Islam nak menukar agama ke Kristian, orang Hindu nak menukar agama ke Islam, masih lagi menimbulkan kontroversi, menimbulkan rasa tidak puas hati. Tapi yang saya dapat lihat, keputusan Mahkamah Syariah akan cuba sedaya upaya sebaik mungkin untuk mempertahankan orang Islam kita daripada menukar agama ke agama lain. Dan bagi yang daripada agama lain yang convert ke Islam ni, Mahkamah Syariah saya nampak cuba memberikan hak lah kepada mereka, kepada mu'alaf ni. Dari segi penjagaan anak, dari segi anak tu dengan sendirinya akan mengikut agama baru bapa ataupun ibu mereka, iaitu Islam. Kalau hak penjagaan jatuh kepada ibu yang masih lagi beragama selain daripada Islam, contohnya Hindu, Mahkamah Syariah akan memerintahkan ibu tersebut supaya menjaga sensitiviti orang Islam lah, macam tak bagi makan daging babi, tak bagi mempengaruhi fikiran mereka untuk masuk agama Hindu dan sebagainya. Jadi kat situ saya nampak ada satu pembelaan jugalah ke atas agama Islam.